seperti yang data yang dikemukakan oleh Ustaz Jamali ketika tadi, akidahnya, sosialnya. Jadi adakah silapnya dalam strategi kita berdakwah di masjid, di surau? Banyak usaha dakwah, setiap malam ada majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tapi cabaran itu masih kental dalam dunia dakwah ini. Apa pandangan itu? Terima kasih Dr. Si, dan terima kasih Sebu Samaha. Sebu Samaha ni tuan-tuan, daripada awal sehingga akhir ucapannya tadi 100% itulah ucapan kita 43 hari ni tuan-tuan ni. Maknanya line, kalau boleh tulis line by line tuan-tuan, memang itulah yang kita tegaskan kepada diri kita, yang kita tegaskan kepada siapa saja. Line by line, word for word yang disebutkan tadi, itulah tuan-tuan yang kita perkatakan kepada masyarakat. Kalau misalnya boleh lapang-lapang, kami ada dalam 80 hari lagi ni, Ustaz Jamali, boleh kita terus latih jadi Amir Sab kita, insyaAllah. Saudara ya, nanti yang soalan daripada Ustaz tu, saya nak bagi sikit lagi tu tuan-tuan ya, tentang mengapa kita tuan-tuan semuanya kita menyertai tabligh semuanya tuan-tuan ya. Tak apalah tuan berniaga di mana pun, kami tak tolak dunia tuan-tuan. Kami tak tolak dunia. Kami kejar lagi. Saya pun ada syarikat-syarikat dan sebagainya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak boleh mati dengan syarikat saja. Tuan-tuan ya, saya ada jawatan, tak boleh mati dengan jawatan itu saja. Saya mesti mati sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang beriman, itu dia. Saya tak boleh mati sebagai pegawai kerajaan kalau saya dulu pegawai kerajaan. Saya tak boleh mati sebagai seorang ahli politik. Saya tak boleh mati sebagai exco. Saya tak boleh mati sebagai seorang ahli parlimen. Tetapi Hasan Ali mesti mati sebagai mukmin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan ya, tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, puan-puan yang saya muliakan. Kita dekat sini 43 hari dah. Saya bagi sikit aja. Saya bagi sikit outline dia. Apa program kita? Pagi-pagi tuan-tuan, minta maaf saya menyebut ni tidak ada ujub atau riak dan sebagainya, hanya nak menggambarkan statement of facts. I'm just stating facts sekalian. Pagi tuan-tuan, setengah daripada kawan kita macam Datuk Pamin, macam Ustaz Dr. Fathi ni tuan-tuan, itu tempat apa Ustaz? Itu yang macam muzik punya apa tu Ustaz? Asas Quran ni Ustaz. Dia boleh berdiri baca Quran perempuan 2 jam. 2 jam dia boleh berdiri baca Quran. Dalam samar-samar tu, matanya pun tak tahulah. Dia 75 tahun, saya 74 tahun. Dalam samar-samar tu dia boleh baca Al-Quran tu. Berdiri dekat situ. Dia dah buat tu. Macam muzik punya apa tu dia buat. Saudara-saudara, hampir semua kita 11 orang, insya-Allah tak tinggal tahajud, tak tinggal sembahyang taubat, tak tinggal sembahyang hajat, tak tinggal witir, tak tinggal munajat, tak tinggal menangis menggugurkan sebutir dua air mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, tak tinggal tuan-tuan, tak tinggal, rasanya tak tinggal sahabat-sahabat ni. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Pahala 2 rakaat sembahyang sunat subuh, pahalanya dunia dan isi-isi dia tuan-tuan dan puan. Kemudian nombor 3 tuan-tuan, semuanya tak ada kecuali tuan-tuan, sembahyang berjamaah 43 hari dah ni, 43 pagi sembahyang berjamaah, dan kita berimam mendapat takbiratul ula. Takbiratul ula tuan-tuan, takbiratul ula. Cuba isteri-isteri dan suami-suami kita dah ada di rumah ni, boleh tak 43 hari tuan-tuan sembahyang berimam, di mana azan diazankan, dan tuan-tuan dapat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi ini boleh dapat dibuat. Habis saja, habis sembahyang subuh, terus ada kuliah subuh. Kuliah subuh biasanya di masjid ini hari Sabtu, hari Ahad. Biasanya bagi kami tiap hari 7 hari 1 minggu kuliah subuh saban hari. Antara yang disampaikan kalau tapi exactly macam apa yang disampaikan oleh Syekh Samaha tadi tuan-tuan. Habis kuliah subuh tuan-tuan kita mesyuarat. Kita mesyuarat tuan, pasti hari-hari ada mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Hal-hal mengenai kehidupan kamu itu
kamu mesyuaratkanlah. Kami mesyuarat. Dan mesyuarat itu tuan-tuan sunnah Nabi Muhammad SAW. Habis mesyuarat tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan kita ada taklim. Satu hari taklim 2 jam, 2 jam setengah. Satu hari 2 jam. Tuan-tuan bayangkan, satu hari 2 jam setengah kali 7 hari kali 4 untuk 1 bulan, kali tuan-tuan 4 bulan, kali 4 bulan, kali 4 bulan. Berapa ratus jam tuan-tuan. Ilmu disampaikan, ilmu disampaikan, ilmu disampaikan. Mungkinkah tuan-tuan dapat duduk di rumah tuan-tuan dan puan, hadir majlis ilmu satu hari 2 jam, 2 jam setengah. Kita tuan-tuan bila ada penceramah datang tuan-tuan, maghrib ke subuh terutamanya, baru 15 minit semua dah tengok jam dah. Orang dah tengok jam, dah tengok jam. Kita pun dah tengok pintu dah. Dah tengok pintu, dah tengok pintu dah. Tapi kami satu hari 2 jam, 2 jam setengah tuan-tuan. Tak ada cerita lain. Tak ada 4 orang, tak ada cerita orang, tak ada cerita organisasi, tak ada cerita apa pun. Kita cerita full submission to the will of Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cerita. Kemudian tuan-tuan, alhamdulillah, lepas itu kita ada taklim, lepas itu kita ada lawatan. Kita melawat tuan-tuan, kita melawat khususi, kita pergi sebut nama. Kalau dia kata Ustaz Zakaria di Shah Alam, di mana pun kami akan pergi tuan-tuan. Dengan izin mereka kami akan bincang macam mana caranya, insya-Allah. Saya rasa selepas ini tuan-tuan, antara orang yang akan saya pergi berbincang terus tuan-tuan dan puan ialah Al-Fadhil saya bersama. Terus selepas ni. Dia tutup pintu pun saya datang, dia buka pintu pun saya datang. Pasal saya anggap dia dah orang tabligh tuan-tuan dan puan. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah habis tu kita lepas tu tak bermaghrib. Juga semai berjamaah. Juga ada kuliah maghrib. Hari-hari ada kuliah maghrib. Kalau dah ada kuliah maghrib kat sini tuan-tuan, kita buat selepas isyak sikit aja, dalam 15 minit kuliah isyak. Kita buat tuan-tuan, bangun lagi pagi dan sebagainya. 43 hari. Can you imagine the amount of knowledge? Can you imagine for 43 days the amount of submission kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? For 43 days, can you imagine the amount of tears that coming out from our eyes? For 43 days, the amount of things that we listen, daripada pagi, petang, siang dan malam, semuanya bercerita kebesaran Allah dan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ustaz, saya nak berceritakan untuk teman-teman dekat sini pengalaman yang saya tengok. Pengalaman saya pun dah 40 tahun dalam tabligh kan, pengalaman. Tuan-tuan, besok hari Khamis ada kita punya penceramah namanya Maulana Helmi. Betul, hari Khamis kan? Hari Khamis. Maulana Helmi pernah datang kat sini. Orang-orang sini pernah ikut Maulana Helmi sampai ke penjara tu. Tuan-tuan, Maulana Helmi ni dia punya speciality orang yang jauh daripada agama. Minta maaf saya sebut ni, artis-artis yang jauh daripada, seemingly jauh. Saya tak kata jauh, seemingly jauh daripada agama. Orang yang bertatu daripada leher sampai ke kaki, tuan-tuan dan puan. Orang yang berjadi perompak, penyamun dan sebagainya. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, atas usaha daripada Maulana Helmi dan teman-teman yang lain, orang ini tuan-tuan masuk dalam tabligh ini, mengamalkan amalan-amalan yang diminta, amalan yang wajib, amalan yang sunat, amalan yang harus dilakukan tuan-tuan, hingga mereka. Saya ada satu kes, tuan-tuan, umur 40 tahun. Dalam Facebook saya 3 kali dia datang tuan-tuan, live dengan Facebook saya. Umur 40 tahun, daripada umur 1 tahun sampai 40 tahun, tak pernah sembahyang, tak pernah pergi masjid, tak tahu baca Quran, apa pun dia tak tahu. Sampai umur 40 tahun. Entah macam mana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dia bertemu dengan tabligh. Akhirnya dengan pimpinan juga Maulana Helmi memimpinnya tuan-tuan dan puan. Sekarang ni daripada tak kenal huruf Al-Quran, sekarang dia mengajar Al-Quran. Anaknya tuan-tuan dan puan, anaknya ada 10 orang tuan-tuan, 10 sekarang mengikuti pengajian Al-Quran dan jadi hafiz dan hafizah. Bayang tuan-tuan dan puan, daripada macam, bukan saya cerita ni satu case, tetapi lot of cases. Kalau nak cerita dunia tuan-tuan dan puan, lagi banyak cerita dunia tentang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman jemaah tabligh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut, jadi sebab itu untuk teman-teman ni, kita ada program khusus untuk muslimat, masturat namanya. Jadi ada muslimat kat belakang jangan kata macam kita dipikirkan dan sebagainya. Tidak. Ada syarat-syaratnya, sikit-sikit aja syaratnya. Kemudian tuan-tuan, kalau misalnya suami pergi ke Norway, mana Datuk Mazlan? Datuk Mazlan baru balik daripada Norway. Macam mana tuan-tuan? Baru balik daripada Norway tuan-tuan. Northern Norway tuan-tuan, sekarang ni musim salji. Dia punya sejuk je.
minus 31 degrees. Minus 31 degrees. He just came back from Norway. Masya Allah tuan-tuan, puan-puan nanti boleh ikut perempuan. Suami-suami macam Ustaz, macam Al-Fadhil saya bersama Hadi akan sama-sama pergi ke Norway dengan isterinya tuan-tuan. Masya Allah, bersama-sama jemaah. Kalau dia pergi, saya akan pergi dengan dia tuan-tuan, insya Allah. Inilah saudara yang kita. Dan akhirnya tuan-tuan, saya harap sangat, kalau tuan-tuan ada masalah dengan isteri, ikutlah jemaah ini. Ada masalah nak didik anak, ikutlah jemaah ini. Ada masalah dengan rumah tangga tuan-tuan, dengan mak mentua, bapa mentua, dengan adik-beradik dan sebagainya, ikutlah jemaah ini. Tuan-tuan dan puan, kalau misalnya ada masalah dengan jiran tetangga dan sahabat anda, dengan harta berbagai pakaian masalah kita rumah tangga ini, ikutlah tuan-tuan. Dia punya roh ini tuan-tuan, unimaginable, unexplainable. Macam mana tuan-tuan, miracle after miracle Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita kerana hati, jiwa, perasaan kita solid untuk mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Saya nak menyeru kepada tuan-tuan, mulai daripada hari ini tuan-tuan, saya tadi mencadangkan, kalau boleh Ustaz Amirul pun saya dah bagi tahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mungkin besok atau lusa kita peruntukkan satu masa, mungkin selepas isyak ke sekejap aja, dalam 20 minit tuan-tuan, suami suami lah atau isteri pun datanglah, untuk kita terapkan apa nak buat di rumah. Namanya taklim, namanya mesyuarat, namanya halaqah Quran, namanya 6 sifat tuan-tuan dan puan. Kalau itu dapat dilakukan, insya-Allah tuan-tuan dan puan, ya Allah, kekuatan Allah, kebersamaan Allah bersama dengan kita, kehebatan Nabi Muhammad bersama dengan kita, dan anak kita pun tuan-tuan akan menikmati rumah tangga, kasih sayang suami isteri yang dibendung dengan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Rasul, meresap dalam tubuh kita, meresap dalam tulang sulbi kita. Inilah tuan-tuan akan nikmati seronoknya beristeri, seronoknya bersuami, seronoknya beranak. Tuan-tuan, saya ada 8 orang anak, 5 laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta maaf pada penonton, saya minta maaf. Belum ada satu pun tuan-tuan, anak yang paling tua sekali 46 tahun Ustaz. Belum ada satu orang pun lagi yang memeningkan kepala ibu dan ayah. Tak ada seorang lagi tuan-tuan. Sebab agama. Dan anak saya berjaya tuan-tuan. Semuanya masuk universiti. Tak maaf tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Balik kepada Ustaz Taksir. Ustaz, apa syarat yang paling utama untuk mengikuti jemaah tabligh? Allah, tak ada syarat apa-apa. Syaratnya ialah kemahuan. Syaratnya ialah tuan-tuan dan puan, ya, semua tak ada syarat. Kita tak ada syarat mesti kelulusan ini, mesti umur begini. Tapi umur, kalau budak-budak tu 1 hari aja. Kalau bapak budak macam ni 3 hari sekurang-kurangnya bapak budak. Kalau orang yang berilmu macam ini, eloknya 4 bulan. Jadi tak ada syarat. Sampai betul tak ada syarat. Saya pernah menggambarkan syarat, sebab saya datang ni pun tak ada syarat apa-apa. Tak ada syarat. Lambaian sahabat saya yang menyebabkan saya ikut 4 bulan ni, namanya Datuk Selamat, baru balik daripada Turki. 4 bulan di Turki. Isterinya accountant, ikut dia mechanical engineer, isterinya accountant, ikut sama-sama memadu asmara di Turki. Lain Ustaz. Kita dulu honeymoon lain. Tapi bila honeymoon ni dengan kebesaran Allah bersama dengan kita, roh Allah bersama dengan kita, keseronokannya lain Ustaz. Pandangan matanya lain, jelingannya lain Ustaz. Banyak yang saya nak tanya Datuk tentang jemaah tabligh, tapi masa tidak, sehingga mungkin ketika kita sembang-sembang dan macam-macam. Boleh. Ataupun kita ada Ustaz Gunawan dan Maulana kita di sini. Mana? La ilaha illallah. Saya nak minta Ustaz Jamal di kesimpulan akhir tajuk mengapa tabligh. Kita sedar dan kita faham tentang pentingnya tabligh, pentingnya dakwah itu. Dan kita tahu kalau usaha dakwah ini tidak disuburkan, maka kesannya sangat negatif dalam kehidupan kita. Soalannya ialah, siapakah